السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat sambung kitab pedoman sembahyang berjemaah. Yang mana hari ini bukan jadual yang sebenar kan? Ini ganti. Ingatkan apa, tak ganti dah yang itu, yang baru ni ya. Saya tengok ganti juga, ada juga. Sebab dah hujung-hujung kan, saya terpaksa tak datang hari tu. Ya, kita masuk fasal yang kedua. Kita dah selesai fasal yang pertama, muqaddimah dan fasal yang pertama. Yang mana muqaddimah dan fasal pertama ni ringan aja. Iaitu dia membicarakan tentang kisah, tentang fadilat, ringan aja. Seronok aja. Masuklah hukum pula. Hukum solat jemaah ni. Hukum hakam yang berkaitan dengan solat berjemaah. Kita panggil juga syarat qudwah. Yang mana kita akan bincang lepas ni, iaitu nak jadi makmum. Nak jadi makmum dia kena ada syarat, kena penuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka batal sembahyang. Ataupun mungkin tak batal pun tak dapat pahala berjemaah. Yang dapat 27 tu tak dapat. Jadi dia dipanggil syarat qudwah, dia panggil. Syarat qudwah. Qudwah tu ikut. Maksudnya syarat nak jadi makmum. Macam tu. Penuhi syarat ni, maka sembahyang dia dapat 27. Tak penuh, kadang-kadang tak dapat 27. Kadang-kadang batal terus. Tak dapat 27 tu orang panggil buat penat. Okey lagi lah buat penat. Tapi kalau batal, rugi. Baik sebenarnya seorang kat rumah. Itu penting syarat qudwah ni. Fasal yang kedua, muka surat 12, Rumi, Jawi, muka surat 5. Yang bawah tu, yang perenggan yang paling bawah. Fasal yang kedua. Fasal, ceraian yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Fasal yang kedua. Fasal ni fasalah ceraian. Ceraian yang kedua. Kalau orang Melayu panggil bab boleh juga. Tapi bab ni, kalau ikut dalam kitab kita, bab ni masuk besar. Macam babul aqidah, bab akidah. Itu. Lepas tu, bab zakat, bab puasa. Dia panggil bab. Fasal ni dia kecil sikit. Kitab ni besar. Kitab ni macam kalau rumah tu, rumah banglo tu besar lah. Bab ni dalam rumah tu dia ada macam ruang tamu, tu dia panggil bab besar lah. Kecil lagi dia panggil fasal, macam store ke apa ke. Kalau kita nak, jadi fasal ni ceraian yang kecil. Tapi kalau orang Melayu dia panggil bab juga. Fasal pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah. Qudwah ni makmum lah, makmuman. Ikut imam, mengikut imam. Pada menyatakan syarat bagi sah qudwah. Pada menyatakan syarat untuk jadi makmum tu sah. Tu. Maka, kita dah tahu kot. Ya ke dah tahu? Sebab dia kata, maka adalah syarat-syarat mengikut imam 12. Apa 12? Kalau kita tak boleh bimbang takut jadi makmum tu tak sah. So nak jadi imam dengan nak jadi makmum lagi susah. Imam lagi senang. Imam paling senang sembahyang seorang. Sama dengan senang sembahyang seorang, munfarid dia panggil.
adalah sembahyang jadi imam. Nak dekat hukum dengan sembahyang seorang. Ada beza 1-2 sikit je. Tapi nak jadi makmum, ada 12 beza. Sebab tu, patutnya berebut nak jadi imam. Sebab yang jadi makmum ni kena alim daripada imam. Tapi 12 perkara. Kalau tak tahu 12, tak buat 12 perkara ni, tak sah sembahyang makmum. Nak jadi imam tak perlu. Sikit sangat lah. Beza dia 1-2 dengan sembahyang seorang. Sama je. Boleh kita kata secara umumnya sama je sembahyang seorang dengan jadi imam. Sama je. Tapi sembahyang jadi makmum kena 12. Hari ni yang pertama dulu. Yang pertama tak tahu lah sempat habis ke tak. Makmum, syarat yang pertama daripada 12. Makmum berniat mengikut imam. Makmuman. Itulah. Dia nak jadi makmum, dia nak ikut imam. Maka dia kena niat nak ikut imam. Logik lah. Dia tak niat ikut imam, tapi dia ikut imam. Oh, mengarut tu. Sekarang ni ikut ke tak ikut? Nak ikut niat nak ikut lah. Kan? Logik lah. Tapi walaupun macam tu, mari kita baca. Kita tengok. Apa hukum yang berkaitan. Pertamanya, niat mengikut imam. Atau niat berjemaah. Maksudnya, apa-apa niat yang membawa maksud nak ikut. Tak semestinya makmuman. Boleh juga, kalau bahasa Melayu lah, saja aku sembahyang fardu subuh, makmuman, boleh? Saja fardu subuh, ikut imam, boleh? Kalau bahasa Melayu kan. Berjemaah. Saja aku salat fardu subuh, berjemaah. Boleh? Yelah, berjemaah tu ikut imam lah. Seorang tu kan tak berjemaah. Berkumpul. Boleh juga. Saja aku salat fardu subuh, berkumpul. Boleh tak? Sebab kumpul tu maknanya mesti 2 orang. Kau buat apa seorang-seorang tu? Berkumpul. Orang tak panggil berkumpul seorang-seorang. Dia mesti 2, 3, 4, 5. Jadi, mengikut apa sahaja niat yang dengan maksud nak ikut. Nak ikut dia. Dia tu imam tu nak ikut, maka sah lah sembahyang lah. Cuma kita biasa mengikut imam kalau Melayu, kalau bahasa Arab kita makmuman kan. Kadang-kadang makmuman pun dah jadi bahasa Melayu. Okey, tak ada masalah. Berjemaah kita jarang niat. Saja aku solat fardu subuh berjemaah, jarang niat. Tapi boleh juga. Apa sahaja ayat perkataan yang membawa maksud nak ikut dia, boleh. Bila serta takbiratul ihram. Bila nak niat makmuman tu? Kita kata dalam niat sekali tu lah, sahaja aku solat fardu subuh makmuman, kan? Kat situ lah 2 rakaat makmuman. Dalam takbir lah. Ya, dia kata serta takbiratul ihram. Muqaranah. Maksud lebih kurang dalam takbiratul ihram ketika Allah tu kat situ. Allah kat situ kan. Campur sekali dengan niat qasad ta'arud ta'yin. Sahaja aku sembahyang fardu subuh. Campur satu lagi makmuman. Boleh kat situ. Tapi kat situ je ke? Tempat lain boleh tak? Itu bezanya kita sekadar beramal ikut-ikut dengan kita membaca kitab. Sebab dia bakal bagi tahu bila boleh niat. Memang betul kita dah buat tu. Atau kemudiannya. Ataupun boleh niat bukan dalam tu. Allahu Akbar tu saja aku sembahyang fardu subuh aje. Makmum tak niat pun. Tak niat lagi. Bila boleh niat, dia akan bagi tahu nanti. Serta, dia tak bagi tahu. Ataupun jauh sangat dia bagi tahu. Kita kena bagi tahu awal-awal. Sebab jauh sangat. Bermula takbiratul ihram, Allah kat situ dah mula boleh niat makmum. Tapi niat sahaja aku sembahyang qasad ta'arud fardu ta'yin subuh, itu dalam mesti wajib dalam Allah, dalam wajib dalam tu. Kalau dia buat luar pada tu ataupun sebelum takbir dia dah niat qasad ta'arud ta'yin, ataupun lepas Allahu Akbar baru niat mana-mana qasad ta'arud ta'yin, memang tak sah. Mesti dalam tu. Dekat lam yang kedua tu Allah kat situ kan. Habis makmuman tak wajib kat situ. Sunat je kat situ. Sebab dah 3 banyak benda nak masuk. Tambah lagi makmum nanti payah pula. Jadi maka dia tak wajib di situ. Boleh kat situ, memang kita dah buat. Malah sunat di situ. Okey. Lepas tu boleh kat mana kalau kat situ tak wajib. Dan atau kemudiannya lepas takbir pun boleh. Lalu orang kata apa perbezaan di antara niat sembahyang subuh dengan niat makmum? Orang tak ngaji tak ada jawab. Sama lah niat ke dalam takbir, tak? Niat qasad ta'arud ta'yin saja aku sembahyang fardu subuh wajib dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar tu wajib kat situ. Sedangkan makmuman tak wajib, sunat kat situ.
Dia boleh selepas pada tu. Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar tu saja aku sembahyang fardu subuh. Makmum. Ataupun baca Fatihah. Amin. Makmum. Boleh tak kat situ? Makmum tu bukan sebut mulut, hati lah niat. Kan? Ataupun baca surah. Makmum. Boleh. Ataupun sebelum nak rukuk. Siapa rukuk ni? Imam rukuk. Imam rukuk, kita nak rukuk. Dah niat makmum belum? Belum. Rukuk batal. So tak niat makmum lagi. Habis tu bila nak rukuk? Niat sekarang lah. Makmum baru boleh ikut. Jadi kita dapat faham, qasad ta'arud ta'yin, saja aku sembahyang fardu subuh, mesti dalam takbir. Makmum boleh dalam takbir sehingga imam rukuk sebelum dia rukuk. Sebelum makmum tadi rukuk, maka dia boleh niat kat situ. Semua boleh. Semua boleh. Nanti kita tengok, imam boleh niat macam tu juga ke? Imam beza pula. Nanti, okey. Ringkasnya gitu. Soalannya kenapa nak kena niat kat situ? Niat dalam takbir. Tak semua orang macam kita. Ada orang payah. Saja aku sembahyang fardu subuh pun Allah nak masuk payah. Tiba-tiba nak tambah makmum lagi tu jadi panjang. Jadi bagi dia, boleh-boleh ambil lepas pada tu lah. Jangan duk sibuk cerita makmum. Saja aku sembahyang fardu subuh dulu. Payah sangat nak masuk. Dah masuk. Lepas tu, sebelum baca doa iftitah ke, lepas baca doa iftitah ke, tak kisahlah bila-bila pun. Janji jangan rukuk. Jangan dia rukuk, imam rukuk, dia rukuk. Jangan. Niat. Bila dah rasa lega sikit, niat lintas kat hati. Aku makmum ni. Tentulah, aku makmum, makmuman, aku berjemaah. Tak kisahlah. Lintas kat hati. Kalau niat sebelum sembahyang, yang lafaz niat tu, boleh kita sebut kat situ. Usalli fardu subhi raka'ataini ma'muman. Lepas tu Allahu Akbar. Boleh sebut kat mulut. Lepas takbir, tak boleh sebut kat mulut lah. Kena kat hati aja. Makmuman tadi tu. Okey. Pada lain daripada Jumaat. Lain daripada Jumaat. Dengan maksud Jumaat tak boleh. Dengan maksud Jumaat tak boleh. Tak boleh apa ni? Saja aku sembahyang fardu Jumaat memang dalam tu dah. Semua sembahyang kena dalam tu. Sembahyang sunat ke, sembahyang fardu ke, mesti dalam takbiratul ihram. Cerita makmuman ni bila? Sembahyang Jumaat tak boleh. Adapun Jumaat, sembahyang Jumaat, maka wajib atas makmum. Wajib atas makmum. Niat mengikut imam, niat makmuman dan wajib atas niat jadi imam. Imaman sama juga. Serta takbiratul ihram. Kedua-duanya mesti dalam tu. Jadi dalam sembahyang Jumaat wajib saja aku sembahyang fardu Jumaat makmuman. Tu beza dia. Kalau sembahyang biasa saja aku sembahyang fardu subuh saja. Makmuman boleh juga nak masuk, tak nak masuk pun boleh, janji sebelum rukuk. Tapi Jumaat tak boleh. Ada logik tak? Logik lah. Sebab sembahyang Jumaat mesti berjemaah, mana boleh buat seorang-seorang. Maka daripada awal lah dia kena niat berjemaah. Kalau sembahyang biasa, dia boleh aja sembahyang seorang. Maka kerana tu tak wajib. Dia niat dalam takbiratul ihram tu. Tak wajib niat dalam takbiratul ihram. Kalau sembahyang lain. Sembahyang Jumaat mesti. Imam dan makmum sama-sama. Sekejap lagi dia akan bincang imam. Imam tak wajib niat imam dalam takbiratul ihram. Malah boleh niat imam masa tahiyat akhir. Dah nak habis dah. Malah tak niat imam langsung pun boleh. Imam ni. Dia beza sikit. Tu nanti. Tapi makmum tak boleh. Makmum pendek. Iaitu daripada takbiratul ihram sampai rukuk saja. Rukuk rakaat itulah. Bukan rukuk rakaat kedua, ketiga, keempat. Rukuk rakaat itu. Tapi kalau sembahyang Jumaat, langsung tak boleh. Mesti dalam tu. Dalam takbiratul ihram. Yang tok nenek kita ajar tu dah betul lah. Dah cantik lah kan. Baca pada Allahu Akbar dah cantik. Jadi bila kita sembahyang Jumaat, kita pun teruskan. Sembahyang raya kita teruskan. Iaitu saja aku sembahyang fardu subuh ke fardu apa kita nak sembahyang, makmuman dah ada dalam tu. Bila kita amal-amal berkurun-kurun, kita amal-amal selalu sehingga kita tak tahu itu syarat. Ada syarat, ada tak syarat. Sebab kita campur. Sembahyang fardu pun masuk je lah dalam takbir. Kan sunat lagi pun. Sembahyang Jumaat masuk dalam takbir memang wajib. Masukkanlah semua sembahyang sunat, solat hajat. Masukkan sekali lah. Orang tua dulu buat. Lama-lama kita tak tahu rupanya ada beza. Tapi baguslah kita buat tu. Cuma kita tak tahu rupanya ada perbezaan. Sembahyang Jumaat dengan sembahyang jemaah biasa. Ada perbezaan dari segi niat makmum. Niat aku sembahyang fardu ataupun sunat apa tadi tu, itu memang wajib lah dalam takbir. Adakah kerana apa? Kerana syarat berjemaah pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat mesti jemaah kan? Maka kat situ dalam takbir lagi mesti niat makmum. Adakah sembahyang Jumaat aja? Tidak. Ada satu lagi sembahyang.
Yang wajib niat takbir, wajib niat makmum dalam takbir. Demikian lagi sembahyang mu'adah. Ataupun bahasa lain, i'adah. Siapa pernah dengar? Tak pernah dengar? Mu'adah. Sembahyang mu'adah pernah dengar? Mu'adah. Ataupun i'adah. Tak je dengar? Kalau bahasa Melayu, kalau mu'adah tu tukar bahasa Melayu, ulang. Ulangan. Ulang. Sembahyang ulangan. Kalau tak tahu, kena panjang sikit lah. Sebab dia tulis pendek, dia tak tulis, tak cakap sembahyang mu'adah tu apa tak? Dah tak tahu, rugilah baca, kena terang sikit lah. Sembahyang mu'adah ni, sembahyang ulangan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat fardu 5 waktu kita sembahyang tu telah ditentukan waktunya, kitaban mawquta. Waktu yang dah memang tertulis. Dah memang waktu tu saja dan tak boleh sembahyang luar daripada waktu tu. Contohnya sekarang nak sembahyang subuh boleh. Boleh. Nak sembahyang zuhur haram. Sekarang. Bukan qada lah. Qada memang boleh. Ni cerita yang ada tunai tak boleh. Nak sembahyang asar tak boleh. Nak sembahyang maghrib tak boleh. Dia kitaban mawquta. Tunggu masuk waktu dulu baru boleh. Bukannya asal benda baik je boleh buat. Tidak. Boleh lah kalau nak kira logiknya. Sembahyang siap-siap lah. Sembahyang zuhur dah boleh dah sembahyang sekarang. Sebab benda baik tak boleh. Sebab ada benda boleh. Sedekah lah, sembahyang sunat semua boleh. Tapi yang dah ditentukan tak boleh. Jadi mudah-mudah kata tak boleh sembahyang lebih daripada 5 kali. Sembahyang wajib ni. Tak boleh lebih daripada 5 kali. Sehari. Kalau tidak berdosa. Kalau nak, sunat. Kalau nak, qada dulu kalau ada qada. Sembahyanglah banyak mana. Qada lah banyak mana pun yang qada dulu. Tapi nak buat wajib tak boleh. Dia sembahyang kat rumah subuh. Sembahyang subuh kat rumah. Seorang-seorang lah. Pukul 6. Pukul 6.40 tak habis lagi subuh. Dia terasa tak tahu nak buat apa. Nak sembahyang subuh sekali lagi. Hukumnya haram. Tak boleh. Kecuali ada beberapa keadaan boleh ulang. Tapi sekali aja. Dia panggil sembahyang mu'adah. Tapi ada syarat. Nak ulang balik sekali lagi. Dia boleh sembahyang 2 kali. Subuh boleh 2. Zuhur boleh 2. Asar boleh 2. Asalnya tak boleh. Hukumnya haram. Tak boleh. Sahabat pernah minta Nabi nak sembahyang. Tak nak buat apa. Nak sembahyang aja. Nabi tak nak sembahyang yang fardu. Nabi tak bagi. Nabi kata 5 je. Nak sembahyang kau sembahyang sunat. Sembahyanglah. Tak boleh. Sebab sembahyang fardu dia pahala dia besar. Kalau boleh kita sembahyang fardu ajalah. Macam mana juga nak bayar zakat fitrah. Boleh tak sekarang? Bukan yang qada yang memang tu. Sebab zakat fitrah besar. 70 kali lebih besar daripada masuk tabung masjid. Zakat fitrah. Kalau macam tu niat zakat fitrah ajalah. Tak boleh. Waktu tu je boleh. Tak boleh. Boleh puasa wajib sekarang. Sebab puasa wajib dengan puasa sunat beza 70 kali pahala. Puasa wajib ajalah kita. Jangan puasa Isnin Khamis. Kalau boleh. Tak boleh. Sebab dia memang banyak tu je. Tak boleh lebih dah. Jadi, oleh sebab tu, dalam bab semayang, dia ada satu semayang namanya mu'adah. Dia dibenarkan ulang sekali lagi. Sekali aja. Yang mana, kenapa ulang boleh? Kenapa ulang? Kerana solat yang pertama berbanding dengan solat yang kedua yang dia nak buat sekali lagi, yang kedua lebih afdal, lebih besar pahala. Maka boleh buat sekali lagi. Dia panggil solat mu'adah atau solat i'adah, solat ulangan. Ini bukan solat tadi sah ke tak? Macam tak sah aja. Sebenarnya sekali lagi lah. Itu bukan mu'adah. Itu wajib. Kalau kata tadi lupa niat, tadi ada buat rukun, tadi batal apa-apalah. Tadi sembahyang tak ambil wuduk. Kena sembahyang lagi. Pukul 6.40 ni ada masa lagi sembahyang. Itu bukan yang ada, itu bukan ulang, itu wajib. Ini yang wajib dah selesai. Solat mu'adah ni martabat dia sunat. Walaupun dia solat subuh. Yalah yang fardu dah terangkat kan. Dan mula-mula yang kedua tu martabat dia sunat. Martabat solat mu'adah. Boleh sekali lagi. Dengan syarat, beberapa syarat. Syaratnya antaranya solat yang pertama dan yang kedua yang nak buat, yang kedua lebih afdal, lebih besar pahala. Contohnya dia sembahyang seorang, lepas tu dia tengok ada jemaah. Maka kalau sembahyang jemaah kan lebih pahala, maka dia boleh sembahyang jemaah. Niat je biasa je, sahaja aku solat fardu subuh sama je. Cuma nama dia mu'adah. Istilah dia panggil brand dia. Brand ni apa? Ni tunai wajib. Yang ni tunai juga tapi sunat. Sebab dia ulang balik sunat. Hukumnya sunat. Kecuali solat jenazah dan solat jenazah pun wajib juga kan. Dia tak sunat yang kedua. Dia dah sembahyang jenazah. Sayang sangat dekat jenazah, dia sembahyang jenazah sekali lagi. Tak sunat. Sebenarnya jenazah tak ada mu'adah. Dulu sebelum ni dia tengok tak ada orang, dia sembahyang jenazah seorang-seorang.
Lepas dia semayang, tengok baru datang orang masjid surau baru datang. Semayang sekali lagi lah, tak? Yang mana tak ada ni? Yang dah semayang. Yang tak semayang lagi tu buat semayang lah. Yang tak semayang lagi, kami lambat. Kau semayang lah, kami dah semayang. Saya dah semayang seorang-seorang tadi. Dia tak ada semayang sekali lagi. Tak dituntut untuk semayang sekali lagi. Yang dah semayang. Tapi kalau semayang yang lain, okey. Dia semayang seorang. Lepas habis semayang, dia tengok satu bas sampai. Dia dari mana ni? Pada sini-sini. Kami nak semayang ni. Tapi kami ada imam kami lah nak jemaah kat sini. Tadi alamak, baru semayang seorang. Tengok ada jemaah. Sunat semayang sekali lagi. Dia panggil semayang mu'adah. Sebab jemaah kan lebih daripada semayang seorang. Okey. Semayang macam biasa, wajib berdiri. Macam biasalah, macam biasa. Cuma semayang ulangan. Ataupun boleh juga, dia dah semayang jemaah. Kemudian dia pergi tempat lain. Jemaah lebih daripada semayang jemaah yang pertama dia. Orang lebih. Maka boleh semayang sekali lagi. Walaupun dia dah jemaah. Sebab jika kita semayang 10 orang jemaah, ada pahala dia. Pahala 27 tu dapat lah. Ni pahala lain. Pahala berapa orang dia panggil? Pahala orang. Ada 10 orang, dia dapat pahala 27 dan dia dapat pahala solat jemaah 10 orang. Tiba-tiba dia pergi mana-mana 20 orang. Maka dia akan dapat pahala 20 orang semayang. Lebih tak? Lebih semayang sekali. Walaupun jemaah dengan jemaah. Gitu lah. Atau mungkin ada ulama. Dia semayang satu jemaah ni dah. Biasa je. Tiba-tiba ulama mana-mana datang. Ni ulama tu orang besar ni. Oh, ulama lah orang besar tu maksud. Jadi bila dia nak semayang jemaah, ramai-ramai dengan grup-grup dia, kita masuk semayang sekali lagi. Boleh. Sebab semayang yang dalam itu ada ulama, lebih besar pahala dengan semayang yang orang biasa. Semayang jemaah. Jadi apa saja yang pahala lebih. Pahala lebih. Macam tu juga, kalau nak bantu ke orang, Nabi pernah sebut, sahabat datang lambat, nak semayang seorang, Nabi terkejap. Siapa nak tolong dia, nak sedekah kat dia? Kami ada duit nak sedekah? Tak, jadi makmum atau jadi imam. Dekat dia dah semayang seorang. Sedekah kat dia. Seorang pun bangun, sama ada jadi makmum boleh, jadi imam pun boleh. Janji jemaah. Jadi kenapa boleh? Sebab nak bantu orang, kan pahala. Maka boleh. Itu pun sekali je, semua sekali. Tak boleh buat. Tengok-tengok ada lagi orang lain nak bantu. Duduk kat pintu. Saya tak ambil mahal, tak ambil cah mahal. RM5 je sekali. So, kau lambat siapa suruh? Nak jadi, saya jadi imam. Nak jadi imam ke jadi makmum? Aku jadi imam lah, jadi imam. Tunggu boleh kat pintu. Dah semayang? Dah semayang seorang? Seorang? Nak imam tak? RM5. Contoh kan? Tak boleh. Sekali je. Sekali je ulang. Semayang tu sekali. 2 kali lah maksimum. Ataupun nak bantu anak isteri. Ini juga berlaku zaman Nabi. Zaman kita tak berlaku lah. Dia semayang berjemaah. Asalnya dia semayang di rumah. Dalam mungkin seminggu 2. Maka sahabat tengok dia tak ada. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebab tu imam, tahu tak sebab apa imam sunat pusing? Lepas beberapa baca wirid sikit, lepas tu sunat pusing kan? Daripada tengok depan, kepada tengok belah kanan, pusing belah kanan, ataupun pusing terus ke makmum. 2 cara boleh. Daripada situ kan? Ini, lepas dah habis baca, dia pusing ke sana. Kanan kan? Pusing kanan, tengok situ. Ataupun pusing terus. Dua-dua sunat. Kita biasa pusing kanan. Okey juga. Okey. Tahu tak kenapa? Ada tujuan. Sebab nak tengok makmum. Tengok sambil-sambil wirid je kan. Sambil tengok subhanallah, subhanallah. Dia ni tak ada. Sembahyang seterusnya macam tu lagi. Tak ada lagi. Sembahyang ketiga, dia sakit ke apa? Tu tujuan dia. Nabi buat dulu nak tengok para sahabat. Kalau sakit lagi rumah ni. Takut ada masalah ke apa ke. Tak ada baju ke, tak ada kain. Ada. Dia kena sembahyang kat rumah sebab dia tak ada kain. Kain yang layak. Dia kena pakai kain daripada pusat sampai lutut aja. Tu je yang dia ada. Habis sembahyang kat rumah, takkan nak keluar macam tu. Zaman dulu lah. Sekarang tak logik lah. Cuma macam tu lah. Jadi, pergi tengok rupa tak ada kain. Bagi juga siapa sahabat nak sedekah kat dia. Sebab tu Nabi berpaling. Dan jadi sunat kat kita untuk baling. Imam berpaling. Paling setelah Allahumma ajina minan nar kan. Habis pada tu, kita baling. Selepas pada tu, bergerakkan kaki kita. Tengok makmum, imam tengok. Itulah tugas imam. Dia tak ada. Tapi kalau orang memang dah selalu tak ada, tak boleh buat apa lah. Dia memang tak pernah datang, tak boleh buat apa lah, takkan. Dia asyik tak ada. Memang dia jenis tak datang. Ini yang jenis datang. Tak ada dah 3 hari dah. Bincang lah. Jom pergi rumah dia ke, macam mana? Dia tanya jiran dia. Dia ada? Oh, dia balik kampung. Okey. Gitu lah. Bimbang takut hidup seorang-seorang, mati busuk macam tu je. Bimbang juga. Yang jenis hidup seorang. Jadi, bila macam tu Nabi tengok yang cerita tadi, jadi maka bantulah dia. Jadi okay. Jadi
Nabi bila melihat macam tu, tengok seorang ni kadang-kadang kalau seminggu ada. Kadang-kadang seminggu tak ada. Ingat sakit ke apa? Pergilah interview, tanya dia masa time dia ada. Rupa-rupanya dia masa tak ada sembahyang jemaah, dia pergi jadi imam dekat anak-anak dia dan isteri. Nak ajar, nak didik. Masa dia jadi tu, dia tak datanglah surau masjid. Nabi kata, kita tak disuruh gitu. Orang lelaki nak ajar anak isteri ke apa, datang dulu sembahyang. Lepas tu balik mengimamkan anak dan isteri. Lepas tu tak payah zikir-zikir, bangun tu balik. Bawa marah lah. Oh, benda tak wirid-wirid. Kau tak tahu aku lah ada benda lagi besar kat nak buat kat rumah. Tu ada pemalas 2-3 orang. Anak-anak. Kalau aku tak ada, jawabnya sembahyang lewat-lewat lah. Aku nak jadi imam. Kau tak tahu. Tak ada wirid-wirid, tak ada doa. Tu kau bangun. Tapi mesti sembahyang juga. Bukannya niat baik, sembahyang kat rumah, terpaksa tinggalkan surau masjid. Kita tak diajar. Nabi tegur. Kita tak diajar gitu. Kita diajar, buat dulu, balik sembahyang, mengimamkan anak dan isteri. Kalau nak imamkan. Kalau nak imamkan sangat. Jadi kalau macam tu, sembahyang yang kedua tu sembahyang apa? Mu'adah. Mu'adah. Ataupun dia sembahyang jamak qasar. Dan sembahyang jamak ke apa, lepas tu tengok, ada orang sembahyang yang tamam, yang penuh. Maka sunat sembahyang sekali lagi yang penuh pula. Kita yang 4 pun jadi 2, tiba nak tambah sembahyang lagi. Tak ada harapan lah. 4 pun kita alhamdulillah dapat potong jadi 2. Tiba-tiba ada orang sembahyang, kita nak sembahyang sekali lagi. Memang tak ada harapan lah. Ini cerita hukum aja. Buat memang tak lah. Tapi sebenarnya qasar lebih 3 marhalah sunat qasar. Sebab tu sedekah. Rukhsah. Allah dah bagi kemudahan. Maka kau ambil 4 juga. Ini 4 buat 4 seorang-seorang. Kalau 4 jemaah dengan orang qaryah tu, itu bagus. Kalau dia seorang-seorang buat 4 juga, dia macam belagak. Allah bagi 2, kau tak nak pula macam belagak macam tu. Tapi kalau solat jemaah dia lagi besar, maka boleh buat solat berjemaah bersama ahli qaryah. Tu bagus. Jadi lebih 3 marhalah. 3 marhalah ke atas. Macam mana kira? Biasa kira 2 marhalah je kan. 3 marhalah tak rasa dengar pun. 2 marhalah hingga 3 marhalah tak kisah. Nak buat 4 pun okey. Tak nak qasar pun okey. Tak nama sombong lah. Tapi kalau 3 marhalah ke atas, sunat pendekkan. Jamak cerita lain. Ni cerita lain jamak, ni cerita pendek 4 jadi 2. 3 marhalah kira lah 90 bahagi 2 45. 45 satu marhalah. 2 marhalah 90 km, kilometer. 3 marhalah 90 tambah 45 135. 135 km ke atas perjalanan kita, maka afdal buat 2 dengan maksud qasar. Kalau tak buat, umpama macam belagak lah. Belagak. Tapi kalau 2 hingga 3 okey. Sebab dia masih lagi 90, masih lagi tak apa-apa nak jauh sangat. Okey, nak buat 4 pun tak apa. Okey. Dan sembah, satu. Okey, apa cerita ni? Dah cerita dah faham dah mu'adah tu apa? Maknanya sembahyang yang kedua mesti berjemaah. Sembahyang yang pertama tak wajib berjemaah kan? Sembahyang pertama dia sembahyang jemaah ataupun tidak. Sembahyang yang kedua, mu'adah tadi, dia mesti berjemaah. Wajib berjemaah. Sebab sembahyang yang kedua, mesti lebih baik daripada sembahyang yang pertama. Kalau nak buat sembahyang ulangan ni. Jadi sembahyang yang kedua, mesti jemaah. Mesti jemaah. Sembahyang pertama tak mesti. Kan? Dia sembahyang seorang, lepas tu ada jemaah, kan dia sembahyang jemaah. Sembahyang kedua, mesti jemaah. Bila dia mesti jemaah, dia wajib niat makmuman dalam takbiratul ihram. Padahal sembahyang berjemaah boleh niat daripada takbir sampai rukuk kan? Bagi dia tak boleh. Tadi sembahyang jemaah tak boleh satu dah. Dia pun tak boleh juga. Dia mesti niat dalam takbiratul ihram. Sahaja aku solat fardu zuhur makmuman ataupun imaman, sama dua-dua. Kalau dia jadi imam imaman, kalau dia makmum makmuman. Mesti dalam tu. Sebab kita tak pernah buat, kita tak perasan benda tu penting. Kalau orang biasa buat, kena tahulah. Jadi dia punya hukum-hukum dia agak keras lah sikit. Contohnya, bila dia mesti macam tu, contohnya imam. Ni kita akan bahas lain kali lah, panjang sangat kalau cerita ni. Allahu Akbar, imam takbir. Imam ni yang semayang bukan ulangan. Makmum yang ulangan. Okey. Bukan. Imam semayang ulangan, makmum yang bukan ulangan. Okey. Contohnya anak-anak isteri macam tu kan. Allahu Akbar. Dia ulangan ni. Makmum tu dia kena segera Allahu Akbar. Kalau sembahyang biasa yang bukan ulangan, imam Allahu Akbar, makmum tak nak takbir, tak apa kan? Aku tak nak sembahyang lagi, tak nak. Pakat-pakat biar. Lepas dia baca surah baru kita masuk.
Alah, macam biasa buat tarawih tu. Ujung-ujung baru takbir. Sebab nak ambil subsidi masbuk. Tak payah baca dah Fatihah. Penat. Boleh je. Muka adalah makruh kat situ. Tapi tak ada masalah. Ikut peraturan, boleh je. Tunggu ujung-ujung je. Allahu Akbar. Imam pun Allahu Akbar. Kan dah kurang sikit berdiri. Sembahyang tarawih boleh banyak makan. Jadi, kalau sembahyang subuh, sembahyang zuhur, boleh je buat gitu. Imam takbir, lek tu. Imam baca surah nanti barulah takbir. Tak salah. Tak salah dengan maksud sah sembahyang kalau buat gitu. Tak baca Fatihah. Tak baca Fatihah pun sah. Masbuk kan? Baca sikit Fatihah. Mana yang sempat aja baca. Ya, tu masbuk. Cuma dari segi bagus tak bagus tu, adab tu cerita lain. Sah. Tapi dalam sembahyang yang ada ni tak boleh. Imam Allahu Akbar. Imam tu sembahyang ulangan. Makmum kata, sekejap lagi. Lebih kurang kita lama sikit kalau nak letak saat tu dalam 5 saat kot ke atas. Kena takbir dalam masa 5 saat. Saat tu saya letak, dia dalam kitab dia kata, jangan lama. Kena takbir segera. Jadi kita segera-segera ni susah juga kan. Kita nak faham. Saya letaklah 5 saat ke atas. Makmum seorang pun tak takbir. 7-8 saat baru makmum takbir. Maka imam batal. Sebab imam sembahyang ulang. Sembahyang ulangan wajib berjemaah. Mana jemaah tu? Tu. Jemaah apa dia tak takbir lagi? Oh, tak apalah, dia ambil masa lah nak takbir. Okey. Dah 5 saat tak takbir apa hal ni? Batal makmum. Imam. Batal imam. Tapi makmum tak apalah. Imam takbir. Makmum yang muadah, tak apalah. Tak ada masalah. Sebab imam sembahyang bukan ulangan. Maka imam takbir. Makmum sembahyang ulangan. Dia tak nak takbir lagi. Tak apa. Tak ada masalah. Yang jadi imam tak boleh. Ada sikit lah perkara tu. Okey, habis. Itu yang pertama, soalan mu'adah. Jadi bila macam tu wajib saja aku sembahyang fardu subuh makmuman atau imaman. Wajib makmuman atau imaman. Dan sembahyang kedua yang dijamakkan dengan sebab hujan. Tahu tak? Boleh jamak sebab hujan. Dekat kita sekarang. Bukan cerita tempat Arab ke apa. Di sekarang boleh jamak. Jamak sama jugalah Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Tapi bukan sebab musafir. Tak, rumah tepi tu. Anak dia panggil anak dia jemaah, buka je. Main jemaah ni. Macam tu sampai rumah dia. Tapi dia buat jamak. Boleh. Kerana untuk jamak dan qasar, dua perkara berbeza. Tapi orang Melayu dia gabung sekali. Jadi masalah. Boleh tak nak buat jamak je, tak nak qasar? Tak nak pendek? Boleh. 4-4. Masa musafir boleh. Nak pergi mana? Nak pergi Johor Bahru. Mana-mana anak-anak singgah buat 4-4. Kenapa aku jamak? Kenapa 4-4? Aku tak nak qasar. Boleh. Sebab dia benda berbeza. Ataupun dia qasar je, tak nak jamak. Boleh. Dia pergi-pergi masuk Zuhur, dia sembahyang Zuhur 2 rakaat. Qasar. Lepas tu dia buat, kau sembahyang 2. Bukan jamak, aku tak jamak, aku nak qasar aja. Boleh. Sebab dia dua perkara yang berbeza. Tapi kita boleh sebut dia jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar. Menyebabkan kita dapat faham, kalau jamak mesti qasar. Kalau buat dua sembahyang, jamak takdim ke jamak takhir, mesti kita kena buat dua-dua. Padahal 4-4 pun boleh. Okey, dua perkara yang berbeza. Qasar 4 jadi 2 hanya musafir. Hanya musafir je boleh buat 4 jadi 2. Bila cukup syarat lah, lebih 2 marhalah semua tu. 4 boleh jadi 2. Dia panggil qasar, pendekkan. Hanya musafir. Tapi jamak tak semestinya musafir. Salah satunya musafir. Jamak ni menghimpunkan 2 sembahyang. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Sama ada himpunkan dalam awal, tarik sembahyang yang tak masuk waktu lagi ke dalam dia, ataupun yang dah masuk waktu ni lambatkan sembahyang sampai habis waktu, masuk sembahyang yang kedua. Waktu yang kedua, tak kisah mana satu, jamak taqdim, jamak ta'khir. Cuma sembahyang jamak ni tak semestinya musafir, salah satunya musafir. Jadi qasar mesti musafir. Jamak, syarat jamak salah satunya musafir. Yang lain boleh? Boleh. Apa dia? Musafir sebab jamak kerana sakit. Imam Nawawi terima. Dia sakit, maka dia boleh jamak. Panjang bab tu nanti kita bincang. Boleh juga manasik haji. Time-time haji. Boleh buat jamak, tapi kena buat 4-4. Ada? Ada juga jamak. Kenapa jamak ni? Sebab hujan. Selain daripada musafir, jamak tu mesti 4-4. Dia tak boleh dua-dua lah. Musafir je boleh. Jamak yang dua-dua. Jamak kerana hujan ni, macam mana? Dia tak semestinya hujan tu lebat. Tak semesti. Hujan yang mana kalau kita jalan basah, maka boleh.
boleh buat jamak. Contohnya sembahyang Zuhur, hujan. Ataupun waktu masuk waktu Zuhur, hujan. Hujan bukan hujan lebat. Janji kita jalan basah. Dia bukan macam renyai-renyai ni, tak basah sangat kan. Jadi, jalan basahlah kita. Maka jalan dalam hujan basah. Maka dipanggil basah. Jadi boleh jamak. Tujuannya kerana bimbang tak boleh sembahyang asar nanti. Itu tujuan aja. Tak boleh sembahyang asar sebab bila balik masih lagi hujan, tak datanglah jemaah asar. Jadi buat jamak siap-siap waktu Zuhur. Dan dia boleh jamak takdim sahaja. Iaitu ambil asar, cepatkan masuk dalam Zuhur, ataupun ambil Isyak, cepatkan masuk dalam Maghrib. Dia tak boleh Zuhur masuk dalam asar, tak boleh. Jamak takhir tak boleh. Dia hanya boleh jamak takdim. Dan sembahyang dia kerana hujan. Alasan dia kerana hujan. Jadi kalau macam tu, maka imam wajib niat imaman dalam takbir. Makmum wajib niat makmuman dalam takbir. Sembahyang apa dia? Dan sembahyang yang kedua. Tu. Yang kedua tu penting tu. Sembahyang yang kedua. Maknanya asar dan Isyak lah sembahyang kedua. Sembahyang pertama Zuhur dengan Maghrib. Jadi macam mana nak buat? Masa Zuhur hujan, masa asar pun hujan. Masa Zuhur hujan, lepas tu dia nak sembahyang asar, jamak, sedangkan asar tak masuk lagi, hujan juga. Macam ni dia. Ketika salam yang pertama, solat Zuhur ataupun solat Maghrib, masih lagi hujan. Ketika lepas pada tu dia niat nak jamak takdim. Dia bangun terus nak sembahyang asar ataupun nak sembahyang Isyak tadi. Ketika dia takbiratul ihram, sembahyang yang kedua, mesti hujan juga. Cukup. Selain daripada tu berhenti pun tak apa. Lepas Allahu Akbar, sembahyang apa ni? Sembahyang asar, jamak takdim. Allahu Akbar, baru nak baca wajah tu ke, wajah nak baca bismillah, nak baca Fatihah je, hujan berhenti. Tak ada masalah dah. Tapi baru Allah, hujan, tak hujan dah. Allah, tak boleh. Tak boleh. Bila salam yang pertama, sebelum salam yang pertama ataupun ketika salam yang pertama ada hujan, masih hujan. Ketika takbiratul ihram sembahyang yang kedua, masih lagi hujan. Pendek je, berapa saat itu. Maka boleh. Jadi boleh buat. Syarat lagi, dia tak boleh buat kat rumah. Dia hanya boleh buat kat masjid. Jadi kalau kata dia nak sembahyang macam tu, ketika dia niat nak sembahyang Zuhur, tak kisah sembahyang seorang pun boleh Zuhur. Dia pergi masjid tapi sembahyang seorang, boleh je. Ataupun dia pergi masjid sembahyang jemaah, boleh juga. Okey, Zuhur tak ada masalah. Sembahyanglah macam biasa. Kemudian buat pengumuman. Kata kita hujan ni, kita akan buat jamak takdim. Tadi aku sembahyang seorang kat belakang, boleh juga. Tadi aku jadi makmum, boleh juga, tak kisah. Dia pun bangun, cepat-cepat masuk dalam saf. Imam takbir sembahyang jamak takdim sembahyang asar, dia pun takbir. Niat makmuman mesti dalam takbir. Takbiratul ihram. Mesti dalam tu. Tak boleh di luar. Dia kata boleh sembahyang. Kan sembahyang, habis sembahyang Zuhur tadi, dia niat makmuman ketika sebelum rukuk. Boleh. Zuhur tak ada masalah. Sembahyang, niatlah ketika mana makmuman tadi tu. Niatlah makmuman. Tapi sembahyang yang kedua mesti niat dalam takbiratul ihram. Jadi kalau orang kata, kalau soalan ni macam ni, mesti kita boleh faham. Ketika jamak kerana hujan, kalau tak pernah dengar, memang benda awal-awal lagi dah out. Ketika jamak kerana hujan, apakah perbezaan dia sembahyang Zuhur dan Asar jamak kerana hujan? Okay. Kedua-duanya berjemaah. Dia buat ni cerita ni. Apa perbezaan niat di antara sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar? Mesti dia kata senaraikan 3 perbezaan. Yang pertama, Zuhur niat Zuhur lah. Asar niat Asar. Beza 1, 2. Kena sempurnakan 3. Biasa satu lagi apa yang terakhir? Yang terakhir adalah perbezaannya adalah niat makmum wajib dalam takbiratul ihram, sembahyang yang kedua Asar ataupun Isyak. Sembahyang yang pertama tak wajib niat dalam takbiratul ihram. Itu masalah apabila kita sentiasa buat ibadah ikut, bukan belajar. Ikut, lama-lama kita rasa itulah mesti. Sedangkan kita ikut tok nenek kita buat itu yang terbaik. Kita ikut, kita jadikan ianya mesti. Niat mestilah nak jadi makmum, niat dalam takbiratul ihram. Kita sebab kita tak belajar, tak lalu. Jadi bila sebut pasal ni, akhir sekali macam ni. Alah, niat je dalam takbir semua sembahyang.
Tak payah fikir-fikir mengaji. Tak juga. Ni ilmu. Niat je. Kalau kita niat, kita kata dalam janji semayang, niat makmum imam semua dalam takbiratul ihram. Memang boleh. Generasi lepas pada kita ajar anak kita. Tak payah fikir lah. Niat je dalam takbir. Makmuman niat dalam takbir je. Sembahyang sunat pun niat dalam takbir. Sembahyang wajib pun dalam takbir. Sembahyang Jumaat pun dalam takbir. Makmum tu. Niat aja. Anak-anak kita ajar anak kita. Anak kita ajar anak kita. Dah 2-3 generasi hilang lah ilmu ni. Akhir sekali bila datang soalan-soalan, aku tak tahu pula. Sebab kita nak mudah je macam tu. Okey, habis. Maka meninggal pukul berapa dah? 40. Ni last lah. Ya. Boleh. Rakaat sunat. Tak wajib. Yang wajib qasad ta'arud ta'yin. Kalau sembahyang yang tadi tu tambah lagi makmum atau imam. 2 rakaat atau 3 rakaat maghrib, 4 rakaat seperti sunat. Makmuman apa lagi ya? Menghadap kiblat. Kalau ada lah. Kalau orang dulu sampai menghadap kiblat dalam takbir tu. Hebatnya dia. Tapi tak ada berulang-ulang takbir. Cuma lama sikit Allah semua. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat mengikut imam. Tak habis. Ada lagi. Lillahi ta'ala. Sebelum tu apa lagi dah? Panjang. Hebat orang dulu. Tapi relax je. Allahu akbar. Kita saja aku sembahyang fardu subuh. Itu je pun 3-4 kali. Kita teruk. Jadi yang wajib tu aja. Yang menghadap kiblat, mengikut imam, menghadap kiblat. Berapa rakaat? 4 rakaat, 3 rakaat. Lillahi ta'ala ada soalan trik. Lillahi ta'ala wajib ke sunat? Soalan trik. Dah cakap awal-awal lah. Trik. Jawab dulu salah. Jawab satu jawapan. Last kali lillahi ta'ala kan? Kerana Allah Ta'ala kan? Okey. Niat kerana Allah Ta'ala tu wajib ke sunat? Jawab je mana? Duduk salah. Wajib ke sunat? Kita kata sunat lah kan? Sunat. Semayang wajib lillahi ta'ala weh. Mana boleh sebab orang? Boleh? Kenapa semayang? Sebab orang. Semayang wajib lillahi ta'ala. Tapi sebut tu yang sunat lillahi ta'ala. Jadi kalau kata, apakah hukum sembahyang lillahi ta'ala atau kerana Allah Ta'ala? Hukumnya wajib. Ke boleh? Kenapa kau semayang sunat ni? Sebab ada bapak mertua datang daripada kampung, segan. Tak semayang dosa semayang ni. Semayang kerana Allah lah, bukan kerana bapak mertua dekat belakang. Tapi lillahi ta'ala yang kata lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala yang kat mulut tu atau kat hati tu, itu sunat. Tu saya cakap jawab dua-dua salah dua-dua. Kecuali ada yang wajib, satu lagi. 2 rakaat wajib. Ataupun qasar, apabila kita nak semayang qasar. Wajib jadi kat situ. Kalau kita tak niat qasar ketika kita nak buat dua-dua. Kita semayang zuhur asar jamak, nak jamak dan qasar. Tapi kita lupa niat 2 rakaat. Kita niat macam biasa sahaja aku solat fardu zuhur. Automatik 4 rakaat tu ada. Maka tak wajib 4 rakaat. Niat 4 rakaatin atau 4 rakaat tu sunat. Sebab dia automatik. Tiba-tiba dia musafir. Dia dah terbiasa sangat sembahyang, dia terlupa nak niat qasar tadi. Ataupun 2 rakaat, mana-mana boleh. Qasar 2 rakaat pendek, ringkas, boleh. Saja aku solat fardu zuhur ringkas, boleh. Saja aku solat fardu zuhur 2 rakaat, boleh. Saja aku solat fardu zuhur bukan jamak, qasar, boleh. Saja aku solat fardu zuhur pendekkan, apa sajalah yang dengan maksud pendek. Jadi kalau dia tak niat, dia asalnya dia nak buat dua-dua. Tapi sebab dia dah biasa semayang tak niat 4 rakaatin tu, dia pun tak niat terus. Maka dia wajib 4. Dia kena niat 2. Tambah lagi 1, panjang lagi tak? Jadi makmum pula Allah tambah lagi. Macam tu lah. Jadi secara umumnya gitu. Nak jawab maka ni last. Maka jika ni jawab dia. Tadi jika ni maka tu jawab lah. Maka jika meninggal akan ini niat. Apa dia ni? Niat makmum. Okey. Niat makmum bukan meninggal ini niat. Ini bukan cerita sembahyang Jumaat, bukan cerita sembahyang Muaddah, bukan cerita sembahyang bukan. Ini cerita asal. Asal dia apa? Niat mengikut imam atau niat berjemaah serta takbiratul ihram dalam takbiratul ihram dan selepas takbiratul ihram pun boleh sebelum rukuk. Itu. Yang Jumaat tu dah habis cerita dah. Yang lain semua habis. Jadi sembahyang jemaah boleh niat dalam takbiratul ihram sehingga sebelum rukuk. Okey, boleh kan? Okey. Maka jika meninggal, dia tak buat macam tu.
Sampai ke rukuk-rukuk pun dia tak buat. Maksud dia tak niat makmum. Dia dah rukuk, makmum tak niat lagi. Okay? Atau syak ia padanya. Aku dah niat ke belum? Dah niat ke belum? 50-50. Niat makmum ke belum? Niat makmum ni, makmum. Satu. Dan mengikut tu kita biar dulu, kita jawab dulu. Jawab dia dekat niscaya batal sembahyang. So, kalau baca panjang dia jadi pening. Kitab lama dia gini. Dia jika ada kitab gitu. Macam Sabilal Muhtadin, sama juga Kifayatul Muhtadin. Jika kita dah penat dah baca jika ni. Sampai lupa dah cerita apa. Lepas tu maka tu jawab. Maka apa ya? Belak balik. Loh, 2 muka surat sebelum tu jawab. Tu memang style kitab tu. Jadi untuk kita mudah faham, kita baca satu, kita jawab terus. Kita lompat. Baca jawab. Macam sekarang kan. Jika, maka terus jawab. Lompat. Lepas tu, cerita masalah yang kedua pula. Lepas tu, jawab. Jadi saya terus lompat untuk mudah faham. Jika meninggal akan ini niat. Ataupun syak ia padanya. Dia tak niat makmuman dalam takbiratul ihram, dan selepas pada tu boleh niat juga, dia tak niat juga, sehingga rukuk pun dia tak niat, dan dia pun rukuk. Ataupun dia tak ingat niat ke tidak, ataupun dia memang tak niat. Apa jadi? Niscaya batal sembahyang. Niscaya, jawab kat bawah dia, batal sembahyang. Satu. Yang kedua, undur balik. Okey. Mengikut ia akan seorang yang sembahyang pada satu perbuatan, maka niscaya batal juga. Macam mana? Kalau dia berdiri, Allahu Akbar, tak niat makmum. Tak apa. Imam rukuk, tak niat lagi, tak apa. Dia tak boleh rukuk. Nak rukuk ni, makmum. Okey, dia pun makmuman. Tiba-tiba tak. Dia tak niat makmuman. Dia rukuk. Maknanya dia telah ikut satu perbuatan. Itu satu perbuatan tu. Kan satu perbuatan kan? Tak niat makmum. Dalam keadaan dia pergi ke satu perbuatan, rukun fi'li. Dia pergi ke satu perbuatan. Tapi tak niat makmum, batal. Ataupun kalau dia masuk dekat i'tidal. Dia dah lambat, dia ingat sempat masbuk, tak sempat. Jadi imam dah i'tidal, dia pun Allahu Akbar. Niat saja aku sembahyang fardu zuhur, contoh. Makmum tak niat lagi. Okey. Imam i'tidal tadi, imam pun sujud. Dia sebelum sujud kena niat makmuman. Tu maksud satu perbuatan tu. Ketika sujud yang pertama imam, dia pun Allahu Akbar, tak niat makmum. Tak niat makmum lagi. Tapi imam sujud, nak kena sujud lah ni. Sebelum dia sujud, kena niat makmuman. Itu satu perbuatan ke depan. Imam sujud. Imam sujud yang kedua, nak tahiyat akhir dah. Dia Allahu Akbar, tak niat makmum. Tak apa. Masa dia nak sujud tu, dia kena niat. Masa dia nak gerak tu, dia kena niat makmuman. Itu maksud satu perbuatan. Ataupun imam tahiyat akhir. Dia Allahu Akbar, tak wajib niat makmum. Masa dia nak turun tu, niat makmuman baru boleh turun. Untuk tahiyat akhir. Cuma yang itu pendek je masanya. Yang panjang satu je. Ketika imam qiyam, berdiri. Dia takbir. Imam baca surah apa semua, tak apa, tak niat makmum. Tapi sebelum rukuk, dia kena niat makmum. Itu panjang. Sebab berdiri kan panjang. Berdiri kan panjang. Kita boleh faham logiknya kenapa gitu. Iyalah, dia tak niat makmum lagi. Lepas tu nak ikut. Mana boleh? Logik lah. Tak niat makmum, tak niat nak ikut, tapi ikut. Tak boleh. Batal sembahyang. Logik. Okey, itu satu. Atau pada salam, kemudian daripada menanti yang panjang. Atau pada salam, kemudian daripada menanti yang panjang kerana mengikut. Atau pada salam, ataupun salam ni macam ni. Imam tahiyat ni, tahiyat akhir. Dia Allahu Akbar, dia tak niat makmum lagi. Boleh. Tapi ketika dia Allahu Akbar, imam salam. Dia Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak niat makmum. Tak boleh niat makmum dah. Sebab imam dah salam. Tapi kalau imam tahiyat ni, dia Allahu Akbar, ada lagi. Dia niat makmum. Ataupun dalam takbir sekali pun okey lah juga. Ataupun luar takbir pun tak apalah. Allahu Akbar, makmum. Okey. Imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dapat, tapi dia tak boleh turun bawah. Dia dapat. Dia kena terus je. Dia tak boleh duduk. Imam ada lagi satu salam. Cuba dia duduk. Lepas tu imam salam yang kedua baru dia bangun. Batal sembahyang. Masa duduk tu dah batal lah. Jadi dia terus macam sembahyang sendiri tapi dapat pahala jemaah. Sebab dia Allahu Akbar, imam Assalamualaikum. Dia Allahu Akbar, imam Assalamualaikum.
Dengan keadaan dia dah niat makmum. Dia dah niat makmum. Sama ada dalam takbiratul ihram ataupun luar sikit. Allahu Akbar makmum. Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada turun dah. Tapi dapat pahala. Itu pada salam. Kemudian daripada menanti panjang kerana mengikut. Ini masalah. Ini masalah. Dia duduk belakang tapi dia tak niat. Dia tak niat jadi makmum tapi dia pura-pura ikut imam. Batal. Ada dua keadaan pura-pura. Dia batal semayang. Kentut. Tapi dia segan nak keluar, dia pura-pura semayang. Hukumnya haram tu satu. Tu bab lain lah. Tapi tak boleh. Dia kena duduk. Dia kena keluar. Kalau tak nak keluar pun dia kena duduk. Dia kena nampakkan dia tu tak semayang. Dia tak boleh buat-buat. Macam tahiyat ke dia buat-buat macam ni. Dia kena buat macam tak semayang. Sebab dia dah batal kan? Dia tak boleh pura-pura. Malah dia tak boleh baca-baca. Subhanallah, subhanallah azim. Dia ikut imam. Sebab segan. Tak boleh. Dia kena duduk. Duduk pula. Jangan duduk macam semayang. Macam tahiyat. Kenapa dia tiba-tiba tu? Jangan. Duduk pun duduk macam. Macam tak semayang lah. Kerana pura-pura semayang hukumnya haram. Itu satu, tu bab lain. Yang kedua pura-pura. Dia tak naik imam. Dia tak naik makmum. Tapi dia ikut imam. Dia pura-pura. Okey. Dalam keadaan macam ni, dia boleh batal. Imam baca Fatihah. Dia tak naik makmum. Kenapa dia tak naik makmum Biasa kenapa jadi macam tu? Tak ada lah jadi. Dia menyampah dengan imam tu kot. Tu je lah. kot. Sebab apa dia nak pura-pura? Boleh jadi juga. Mungkin dia ni. Dia kata imam tak sah ke? Orang lain kata okey je. Tanya ustaz okey je. Tapi dia kata imam tak sah. Imam ada 2-3. Dia sembahyang ingat imam lain tapi imam tu. Boleh jadi juga. Tapi takkan nak balik. Buat nampak pelik. Jadi dia sembahyang ikut tapi pura-pura. Tak niat makmum. Boleh jadi macam tu. Ataupun memang dia tak suka imam ni. Imam ni aku nak sembahyang seorang. Tapi sembahyang seorang kat belakang pelik. Ikut pura-pura. Tak niat makmum tapi pura-pura. Tak boleh. Hukumnya haram, berdosa, tak sah. Kalau nak sembahyang seorang, buat cara seorang-seorang. Okay. Atas satu lagi baru teringat. Mufaraqah. Atas sebab tertentu dia mufaraqah. Dia tak nak jadi. Itu bukan imam aku dah. Tapi asal sembahyang awal sama-sama. Tengah-tengah sembahyang atas sebab-sebab tertentu dia mufaraqah. Tapi kalau dia mufaraqah, dia kena sembahyang ikut dia lah. Dia tak boleh ikut imam dah mufaraqah kan. Tapi segan pula, pelik pada orang. Dia ikut. Tapi dia bukan makmum dah, dia dah mufaraqah. Batal sembahyang juga. Batal. Dia kata gitu lah. Yang dia kata menanti lama. Contohnya dia mufaraqah tadilah. Dia mufaraqah, dia tak jadi makmum tapi dia pura-pura. Imam baca Fatihah. Dia tak ada tunggu kan? Sebab dia bukan makmum. Yang sunat tunggu tu makmum. Kau pura-pura. Pura-pura makmum. Sembahyang betul. Makmum tu pura-pura. Sembahyang betul. Sembahyang pura-pura awal-awal lagi dah tak sah. Sembahyang betul. Makmum tu pura-pura. Sebab tak takut pelik pada orang. Jadi bila dia imam baca Fatihah, kau kena baca sekali lah. Asal pula nak tunggu? Dia pun tunggu. Dengar. Batas sembahyang. Sebab tanya, kenapa tunggu? Imam kan baca Fatihah. Tu bukan imam kau. Betul. Lepas tu dia kata panjang kemudian daripada menanti yang panjang kerana mengikut. Dia tunggu lama. Ataupun rukuk. Lepas dah baca semua, dia baca surah dah. Qul huwallahu ahad dah. Imam tak rukuk-rukuk lagi. Dia kena rukuk dah habis baca. Kan dia dah habis baca semua dah. Lepas tu dia pun tunggulah juga sebab takut pelik pada orang. Lebih kadar lama sikit aja. Batas sembahyang. Dia kena rukuk lah, dia dah habis baca. Macam itulah yang lain-lain. Nak sujud, nak tahiyat. Dia dah habis baca tahiyat dah. Imam baca tahiyat dengan doa-doa yang sunat-sunat. Bila nak salam ni, dia tunggu je. Batas sembahyang. Kalau ikut logiknya, asal pula batal? Kan? Batal. Sebab dia tak niat makmum, tapi dia ikut. Dia menunggu-nunggu. Dia kata yang macam ni boleh. Maka jika, saya terpaksa habiskan ini juga, sebab kalau tidak, dia tak kena stesen lah tadi. Maka jika mengikut ia atas jalan kebetulan, atau kemudian daripada menanti yang pendek, atau menanti yang panjang dengan ketiadaan mengikut, tiada mudarat. Jika dia mengikut atas jalan kebetulan. Macam mana? Dia berdiri ni, dia dah habis baca surah dah. Imam tak rokok-rokok. Bukan imam dia lah. Dia mufaraqah ataupun dia makmum pura-pura ni. Imam dah baca surah lagi. Dia dah habis baca surah dah. Macam ni dia nak buat? Dia baca surah lagi.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tak habis lagi imam, baca lagi. Qul huwallahu ahad. Baca. Buat pura-pura. Dia buat macam, aku baca. Tapi kau nak tunggu juga. Tak aku baca. Boleh. Boleh. Jadi orang yang mufaraqah tengah-tengah tu, kalau tak kelek pada orang, kalau imam rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa hamdi subhana rabbiyal azim. Imam tak bangun lagi. Dia tak boleh duduk diam. Dia kena subhana rabbiyal azim. Kenapa kau tak bangun? Kau kan tak ikut dah imam tu, kan mufaraqah dah. Kan pura-pura je. Tak, aku subhanallah azim. Ada dua niat lah. Macam tu juga i'tidal sujud. Dia tak boleh diam. Dia diam. Dia baca 3 kali, betul diam. Tunggu imam. Batal. Tahiyat dah habis baca lah semua doa-doa. Imam tak salam lagi. Baca doa lain. Baca doa tu. Baca doa ni. Baca doa tu. Hujung-hujung. Ulang balik kama sallallahu ala Ibrahim. Janji jangan duduk diam. Bila seolah-olah macam orang tanya, kau kan tak ikut imam. Kenapa tak salam-salam lagi? Aku baca. Kau dah bacakan masalah Ta'ala Ibrahim, aku baca sekali lagi. Masalahnya, dia macam tu lah. Pembawaan. Tak kira. Maka kalau macam tu, tak batal. Sebab tu dia kata, atas jalan kebetulan. Itu maksud dia. Atau kemudian menanti yang pendek. Pendek aja. Imam rukuk, dia makmum pura-pura ni. Makmum mufaraqah. Imam rukuk, dia, bukan. Dia dah habis baca. Dia dah habis baca dah ni. Dia pun diam. Imam tak rukuk lagi. Dia diam Imam Allahu Akbar, dia rukuk. Dia macam tunggu juga sikit tadi, tapi tak panjang. Boleh lah. 1-2 saat tu maaf lah. Tu dia kata menanti yang pendek. Menanti pendek tak batal. Imam tak sujud lagi. Dia dah baca Rabbana lakal hamd, tak tahu nak buat apa dah. Imam tak sujud lagi. Sepatutnya dia kena sujud lah. Mana boleh pura-pura. Dia pun tunggu juga. Imam Allahu Akbar, baru sujud. Dia cepat-cepat sujud. Menanti juga tu. Tapi pendek. Maaf. Boleh. Tak batal. Dan pendek. Atau menanti yang panjang dengan ketiadaan mengikut. Itu tak apalah. Dia menanti panjang, tapi aku bukan nak ikut. Aku macam tadi lah. Aku baca. Macam tunggu juga je. Tak. Maka tak tiada mudarat. Dengan maksud tak batal. Dia kat situ. Situ bawah stesen dia. Maka jika tiada meniat ia akan jadi imam, macam mana? Imam tak niat imam. Macam mana? So, dah tahu dah. Makmum tak niat makmum, sampai rukuk batal kan? Macam ni imam tak niat imam. Apa hal dia tak nak imam? Ni fiqh akan datang. Dia imam tapi tak nak imam. Ada juga. Dia tak nak jadi imam. Orang paksa. Aku tak nak niat imam. Pada muka korang. Tak ada pada muka. Tak ada masalah. Tapi adalah cerita dia. Panjang lah cerita dia. Aku kata tak nak. Dah tak ada orang. Nak macam mana? Takkan mesti kena ada orang tu. Aku tak nak juga. Pada muka. Aku niat sembahyang seorang. Pada muka. Tak ada padan-padan. Tu ada cerita dia. Adakah makmum tu jadi tak sah ke apa? Tak. Ada cerita dia. Imam dengan makmum beza. Okey, tangguh dulu. Semua akan datang. Kita sedang dengan tasbih kafarah. Boleh. Sahaja. Boleh. Sahaja tu berasal daripada perkataan sengaja orang dulu. Sengaja dan sahaja. Sengaja, dia macam ni. Maksud sahaja tu adalah bukan ter. Dia ada lawan kan. Hitam lawan putih kan. Gemuk lawan kurus. Panjang lawannya pendek kan. Apa ter? Ter lawannya sengaja lah. Ter tu tak sengaja. Jadi yang kita naknya bukannya sahaja tu ataupun sengaja. Orang tu kata sengaja. Samalah. Ataupun sahaja. Okey? Apa yang kita nak? Kita nak tidak ter. Tidak ter boleh. Sahaja aku sembahyang kan? Apa niat dia apa? Niatnya bukan aku ter. Ini memang bukan ter. Bukan ter. Kalau bukan ter apa? Memang nak lah. Boleh. Jadi kalau tak ada sahaja pun boleh. Apa? Bukan ter. Pelik lah. Sahaja aku sembahyang bukan ter. Boleh faham tak? Boleh lah. Bukan ter. Tu memang kau nak sembahyang. Itulah sahaja. Aku letak kat belakang. Bukan ter tu. Boleh letak kat mana-mana. Nak letak pun. Jadi tak ada masalah. Jadi kena faham maksud sahaja tu. Kalau kita tak faham maksud sahaja, itu yang kita kata macam penting je sahaja tu. Sahaja tu bukan ter. Bukan terbuat. Ter sembahyang. Tahu tak? Memang nak sembahyang. Itulah sahaja. Jadi sahaja tu sunat aja. Yang wajibnya bukan ter. Bukan ter sembahyang. Adakah orang ter sembahyang? Ada. Ter sembahyang tu macam anak dia nak bergurau, pergi-pergi nak tolak ke geletek ke apa dia. Allahu Akbar. Tu bukan sembahyang, tu ter sembahyang. Tak sah.
Jadi ya sembahyang duduk kat saf Allah, itu memang bukan dah tu, itu memang nak sembahyang. Orang dulu cakap itu sahaja tu, orang dulu lagi itu sengaja tu, orang dulu lagi itu sengaja tu. Bahasa semua. Jadi bukan maksud sahaja tu bersahaja, kan? Maksud sengaja tu tidak Jadi niat sahaja itu adalah sunat yang kita nak aku sembahyang. Maksud aku sembahyang tu tidak aku solat tu kan, ataupun bahasa Arab dia usolli. Okey, kita samakan datang. Kita sudah ingat sebagai kafarah. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam